Menarik pagi ini, Dr. Mahathir cadang tiru kaedah MP bersatu lompat untuk Perikatan Nasional ambil alih kerajaan. Puan Zarkashi gesa KJ beri tunjuk ajar kepada Muhyiddin yang semakin merosot popularitinya. Menteri Besar Kedah dakwa Little Napoleon keruhkan hubungannya dengan Perdana Menteri. Pengerusi Barisan Nasional minta rakyat Kemaman beri peluang kepada calon BN untuk berbakti. Wahab sahkan individu yang dipanggil polis adalah Mr. H. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi pagi Khamis 30 November 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menyatakan keyakinannya bahawa Perikatan Nasional masih mempunyai keupayaan untuk mengambil alih kerajaan. Beliau mencadangkan penggunaan kaedah yang sama seperti 5 ahli parlimen pembangkang yang menyatakan sokongan kepada kerajaan tanpa meninggalkan parti masing-masing. Mahathir berpendapat bahawa PN juga boleh mendapatkan sokongan ahli parlimen dari dalam kerajaan untuk membentuk pentadbiran baru. Dalam usahanya untuk membentuk kerajaan, Mahathir berkata PN perlu memperoleh jumlah wakil rakyat melebihi 112. Jelas beliau jika ada ahli parlimen dari UMNO, Amanah dan PKR yang menolak Datuk Seri Anwar, khususnya dalam jumlah besar seperti 30 orang, itu boleh membawa kepada kejatuhan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Mahathir merujuk peristiwa sebelum ini di mana Muhyiddin Yassin digugurkan sebagai Perdana Menteri setelah 15 ahli parlimen UMNO menarik balik sokongan dan Ismail Sabri kemudiannya dilantik sebagai Perdana Menteri. Mahathir yang berucap dalam program Minggu Negarawan setahun Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional itu berpendapat situasi serupa boleh berulang kembali. Selain Mahathir, pengarah eksekutif Ilham Center, Hishamuddin Baka juga turut menjadi panel dalam program tersebut. Semalam, Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Fassal menjadi Ahli Parlimen kelima dari Bersatu yang menukar sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, meningkatkan sokongan beliau kepada 152 Ahli Parlimen. Walau bagaimanapun, sokongan itu masih perlu disahkan melalui pengundian blok di Dewan Rakyat. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Muhammad Puan Zarkashi menegaskan Khairi Jamaluddin tidak mempunyai prerogatif untuk menasihati Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya membuat rombakan kabinet. Puan dalam satu hantaran Facebooknya berkata, Khairi bukan lagi ahli politik dan tidak mempunyai jawatan dalam parti. Menurut beliau, KJ yang sudah lama keluar sekejap lebih baik menasihati bosnya iaitu Muhyiddin yang kini kucak-kacir dan flip-flop. Jelas beliau KJ seorang pakar populis dan sebaiknya memberikan tunjuk ajar kepada Muhyiddin yang semakin merosot popularitinya. Tambahnya, KJ juga boleh menasihati dan membantu Muhyiddin mencari jalan bagi menghalang MP Bersatu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi. Pada 27 November lalu, Khairi yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO dilapor berkata, Datuk Seri Anwar perlu menggugurkan menteri tidak berprestasi dalam Jemaah Menteri. Katanya melantik Menteri Kewangan kedua yang cekap daripada segi teknikal untuk memacu pembaharuan sukar penting bagi rombakan kabinet itu. Khairi yang juga bekas Ahli Parlimen Rembang mendapati Datuk Seri Anwar gagal memisahkan jawatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, sesuatu yang dipertikaikannya tanpa jemu ketika menjadi pembangkang. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mendakwa wujudnya permainan Little Napoleon yang cuba mengeruhkan hubungannya bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya kejadian terbaru berlaku baru-baru ini ketika beliau mengiringi Perdana Menteri dalam lawatan kerja ke Sadao, Thailand. Beliau bagaimanapun tidak menyalahkan Datuk Seri Anwar dengan apa yang terjadi kerana katanya apa yang berlaku adalah disebabkan permainan Little Napoleon atau pegawai lantikan politik di Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar Negara. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata, ketika mesyuarat program di Alostar, beliau tidak diberikan tempat untuk bersama dalam perbincangan.
walaupun mendapati topik utama yang dibangkitkan adalah berkaitan isu tanah yang terletak di bawah bidang kuasa negeri. Katanya beliau mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana meminta beliau diberikan kerusi apabila melihatnya berdiri. Sanusi dalam pada itu maklumkan bahayanya permainan Little Napoleon yang mencatur hubungan pemimpin supaya berlaku pertembungan, pergaduhan dan rasa tak puas hati. Muhammad Sanusi berkata beliau sebenarnya tidak mahu menyuarakan perkara itu tetapi perlu menyelesaikannya kerana digambarkan seolah-olah mereka melakukan ihsan apabila membawanya ke Thailand. Sanusi turut menyatakan telah memberi peringatan kepada setiausaha politik Perdana Menteri pada hari sama dan beliau memaklumkan menerima mesej itu. Katanya pegawai lantikan politik tidak sepatutnya mengatur bos-bos supaya berkelahi. Sebaliknya buat mereka berbaik agar hubungan kerajaan menjadi sejuk. Pengerusi Barisan Nasional menyeru masyarakat Kemaman untuk memberi peluang kepada calon BN untuk menabur bakti di kawasan berkenaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan calon yang dipertaruhkan kali ini memiliki pengalaman yang luas selain mempunyai semangat juang yang tinggi untuk memberi bakti. Pilihan Raya Kecil Kemaman mempertaruhkan bekas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor sebagai calon kerajaan perpaduan. Menerusi kenyataan Ahmad Zahid di laman Facebooknya, beliau berkata Muhammad Afandi yang membesar di bumi Kemaman pasti memahami sebaiknya kehendak pengundi Kemaman untuk dimajukan selari dengan aspirasi kerajaan perpaduan. PRK Kemaman yang akan diadakan pada 2 Disember depan bakal menyaksikan pertandingan dua penjuru melibatkan Muhammad Afandi dan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang mewakili PAS. Ia diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada Pilihan Raya Umum ke-15. Untuk rekod, pada PRU15, Cik Alias menang kerusi Parlimen Kemaman dengan majoriti 27,179 undi, menewaskan pengerusi UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said yang mendapat 38,535 undi. Penolong pegawai Jabatan Komunikasi Komuniti yang terlibat kontroversi dengan bekas ketua pengarahnya, Datuk Muhammad Agus Yusof mengesahkan Mr. H yang mengarahkannya merakam video adalah individu sama dipanggil polis. Peguam Faizal Rahman berkata, Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani mengesahkan identiti berkenaan menerusi rakamannya dengan pihak polis bagi membantu siasatan kes. Katanya pihak polis sebelum ini menyebutkan Wahab cuma perlu tampil dan memberi pengesahan identiti Mr. H dan ia telah pun dipenuhi. Beliau berkata demikian ketika ditemui di perkarangan Ibu Pejabat Polis Bukit Aman pada Rabu. Pada 17 November lalu, Wahab dalam satu sidang akhbar di sebuah hotel di Bangi mendedahkan tindakannya merakam perbualan bersama Muhammad Agus didalangi seorang individu dikenali sebagai Mr. H. Bagaimanapun, Wahab mendakwa video itu telah disunting sebelum ia disebarkan dan tular di media sosial. Susulan kenyataannya itu, polis memanggil individu dipercayai Mr. H yang dimaksudkan bagi dirakam keterangan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.